أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, buat julung kali pertamanya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam madrasah kita yang dinamakan Madrasah Tarbiyah Mahmudiyah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan kepada kita, yang mana pada pagi yang mulia ini, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dapat bersama-sama kita berkumpul dan berhimpun. Mudah-mudahan keberadaan kita, perhimpunan kita pada pagi yang mulia ini adalah sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Ustaz bersyukur dan mengucapkan jutaan berbanyak-banyak terima kasih kerana memberi kesempatan, yakni ruang dan peluang untuk bersama-sama kita mendengarkan ataupun untuk bersama-sama kita berkongsi ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kesudahannya, yang tidak ada penghujungnya. Sehingga kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu ni wajib di atas setiap seorang muslim, sama ada lelaki maupun perempuan. Man talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Man talabal ilmi, mim nun ta lam ba alif lam ain. Man talabal ilmi faridatun. Al ilmu, kalau mengaji ilmu nahu, dia sebut al ilmu tu dia panggil alif lam ma'rifah. Bila kata alim lam ma'rifah, ilmu ni banyak ustaz. Ilmu doktor. Yang Nabi sebut wajib ni mana? Ilmu geografi, ilmu baiki kereta, ilmu wiring. Berlambak-lambak ilmu ustaz. Yang Nabi sebut wajib di atas seorang muslim, sama ada lelaki maupun perempuan, wajib menuntut ilmu. Ilmu dekat sini terkena kepada ilmu agama Allah. Dia panggil ilmu hukum hakam. Kita boleh kenal halal, haram, sunat, makruh, wajib. Nah, kita boleh kenal. Orang tanya kita, hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, apa hukum arak? Ni ustaz nak tanya ni, saja kita nak berkongsi pada pagi ni. Nah, orang tanya kita, apa hukum arak? Kita jawab apa? Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada depan ustaz kan, ngaji lama dah. Nah, apa hukum arak? Nah, kita pun jawab, arak hukum dia haram. Nampak?
Nah, maknanya kena belajar lagi terus sikit lagi. Bukan sikit lah, banyak lagi. Kan? Mana ada arak hukum dia haram? Arak bukan haram. Nah, kita pun confident je. Ustaz tanya arak apa hukum? Kita pun jawab arak hukum dia haram. Kita semua haram. Nah, asal sebut Islam je, haram, haram. Wah, itu yang orang kadang-kadang takut dengan Islam ni. Nah, dia bergerak haram ni tadi atas hukum kita. Arak bukan haram. Arak hukum dia najis. Bila minum baru jadi haram. Bila jual baru jadi haram. Bila pegang baru jadi haram. Bila pergi hantar naik lori baru jadi haram. Bila pergi tuang dekat kedai-kedai baru jadi haram. Perbuatan kita tu yang membuatkan haram. Kena faham situ dulu. Nah, bukan arak je haram ustaz. Nah, arak tu najis. Kena pada pakaian, tak boleh bawa masuk dalam salat. Nah, kena pergi cari mana kepala paip, mana tempat air. Nah, aku nak basuhkan. Hilang warna, hilang rasa, hilang bau, beres. Boleh pakai pakaian tadi dan masuk balik dalam solat. Tak ada masalah. Di zaman Nabi Allah Musa AS kena potong. Tempat yang kena najis kena potong. Ini syariat Nabi Musa. Nah, tempat kapet kita kena taik kucing, kena potong. Nah, mana lagi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, seluar kita, telekung kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita katakan kena najis, kena kita katakan pada tubuh badan seseorang, yakni pada pakaian, kain, tempat sujud dan sebagainya, di zaman Nabi Allah Musa AS mesti kena gunting potong. Zaman syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak perlu untuk gunting. Hanya basuh, hilang warna, rasa dan bau saja. Ini syariat. Sebab tu alhamdulillah, ustaz dapat pertama kali hadir di dalam pusat tarbiyah. Masya Allah, keadaan yang begitu selesa, surau yang begitu cantik. Jadi sebelum ustaz nak memanjangkan kalam ataupun meneruskan tazkirah kuliah subuh kita pada pagi yang mulia ini, ustaz rasa terlebih baik dan terlebih elok untuk ustaz ta'aruf dulu sedikit sebanyak latar belakang ustaz. Nah, takut-takut ibu-ibu ayah-ayah tanya, ustaz daripada mana ni? Nah, baik, diberi nama Muhammad Nazri bin Muhammad Nasir. Ustaz ulang kembali, diberi nama Muhammad Nazri bin Muhammad Nasir, ataupun lebih dikenali dengan Ustaz Nazri Nasir. Alhamdulillah, ustaz bukan berasal daripada Kelantan. Ustaz berasal daripada Ampang, Selangor. Tetapi sekarang ni masih lagi menuntut, masih lagi mengaji. Kerana Nabi sebut tuntut ilmu daripada buayan sehingga ke dalam liang lahat. Ngaji. Nah, niatkan kita hidup di atas muka bumi Allah ni nak jadi sebagai penuntut ilmu. Nah, kalau boleh jadi para alim ulama, Masya Allah, tabarakallahu fid dunya wal akhirah. Itu lebih baik. Dia ulama boleh usaha. Nah, nak jadi orang alim boleh usaha. Nak jadi imam boleh usaha. Tapi tiba-tiba ada daripada kalangan kita, ustaz, saya rasa alim ulama ni bagus dah, tapi saya bercadang lah ustaz. Saya nak usaha jadi nabi boleh tak? Dia panggil mangkuk hayun nama orang macam ni. Nah, nak usaha. Ada akhir zaman ni. Mana? Rasul. Bukan usaha jadi nabi, usaha jadi rasul. Baru-baru ni apa? Rasul Kahar ke? Ke rasul mana? Nah, rasul Melayu. La ilaha illallah. Pelik-pelik sungguh orang kita ni. Nah, kalau nak terkenal akhir zaman, ni ulama sebut. Kan Nabi katalah, ulama sebut. Tuan-tuan nak terkenal akhir zaman ni mudah. Nah, Nabi kata, orang dulu-dulu terkenal, para alim ulama dulu, para sahabat dulu terkenal, tercatat di dalam sirah Nabawiyah. Kalau dekat Melaka ni terkenal dengan pejuang-pejuang Islam yang cuba untuk memerdekakan negara kita. Seperti contoh Hang Tuah. Nah, ustaz masuk tadi pintu depan tadi. Nah, apa pasal dekat Melaka ni tuan-tuan, ustaz lalulah. Nah, semua tempat masjid surau, semua aku ceramah semua kena lalu kubur dulu tuan-tuan. Nah, risau pula. Baru ni Masjid An-Nur RM1. Nah, jadi khatib Jumaat dekat situ. Betul-betul tempat
imam sebelah kubur. Kurang ajar betul tu tuan. Nah, serau pula rasanya. Nah, semalam pun sama juga lalu kubur. Ni pun ustaz lalu kubur juga. Maksudnya dekat masjid tu masuk kanan. Nah, straight dia, tapi kiri tu sebelah kubur. Nah, nak gambarkan kepada tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya kita ni tuan-tuan duduk di atas agama Allah ni kena mengaji ilmu agama Allah, tak berkesudahan. Nah, takkan ada kesudahan sama sekali untuk kita menuntut ilmu agama Allah. Nah, kita belajarlah setara mana sekalipun, ada lagi tak cukup, ada lagi tak cukup, ada lagi tak cukup, ada lagi tak cukup. Nah, tidak akan berkesudahan. Sebab tu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tuntutlah ilmu daripada lianglah, daripada buayan sehingga ke dalam liang lahat. Jangan pernah kenal erti lelah dan putus asa nak tuntut ilmu, tak ada. Nah, tuntut ilmu ni sampai bila-bila. Alhamdulillah tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, ustaz berasal daripada Ampang dan sekarang banyak menetap di Kelantan, di Madrasah Ad-Diniyah Bakriyah Pondok Pasir Tumbuh Kelantan. Banyak duduk dekat sanalah dan masih lagi duduk di sana sampai sekarang. Asalnya datang tu pada tahun 2012 berhijrah ke sana. Ustaz sebenarnya lepasan marketing bisnes di Politeknik Premier Shah Alam. Nah, ngaji dekat sana bahagian diploma marketing bisnes, tak ada kena-mengena pun dengan ilmu agama Allah ni. Nah, tapi Allah Ta'ala sebut, Nabi kata dalam satu hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang aku nak dia cerdik, pandai dalam bidang agama, macam mana latar belakangnya sekalipun, aku akan beri dia faham dan reti dalam bidang agama. Nah, macam mana pun. Sebab tu ustaz kata tuntut ilmu ni wajib. Ibu-ibu, ayah-ayah kalau kenal ustaz dulu tak panggil ustaz. Dulu ni rambut merah ni tengah ni, jangan main-main. Nah, duduk dekat Ampang Kuala Lumpur tu. Nah, sebab tu ulama sebut, orang yang jahil dia tidak kenal para alim ulama. Tetapi orang yang alim dia kenal siapa orang jahil. Sebab apa? Sebab orang alim tadi pernah melalui proses kejahilan. Ustaz ulang balik. Orang jahil dia tak kenal siapa para alim ulama. Orang jahil, budak-budak mak rempit contohlah, yang belum kembali kepada jalan agama Allah. Nah, orang isak dadah, orang kaki kelab malam, orang kaki dangdut. Nah, ni kata, dia jahil, dia takkan kenal siapa para alim ulama. Sebab dia tak pernah alim. Tapi orang alim ulama tadi, dia kenal siapa orang jahil. Sebab apa? Sebab sebelum dia jadi alim, dia pernah melalui proses kejahilan. Takkan dia keluar perut mak dia terus alim. Dah. Nah, apa tu nak gambarkan kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya kita sekarang berada di akhir zaman, kita berada di penghujung saat kita, yang mana dunia kita ni tadi dah semakin hampir ke penghujungnya. Sehingga ketika mana peristiwa Isra' wal Mi'raj, lama dah ni, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1440 tahun dulu, Nabi naik pada proses nak naik Isra' wal Mi'raj. Isra' ni apa? Perjalanan. Mi'raj ni apa? Tangga. Nabi naik langit pertama, kedua, ketiga, sampai pada langit keempat, Nabi SAW bersama dengan Nabi Allah Musa AS dan Jibril AS. Nampak kelakuan dekat situ ada seorang perempuan. Nabi naik pada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Nah, naik bersama dengan malaikat Jibril AS, jumpa dengan Nabi Allah Musa. Nampak seorang perempuan yang dalam keadaan cukup tua. Nah, orang perempuan tua tu sehingga dalam hadis sebut macam kita rokok. Macam mana gambaran kalau orang tua dia bongkok macam mana? Kalau kita rokok dalam semayang tu macam mana? Agak-agaklah jumpa orang jalan kaki dekat luar, berjalan tadi tu macam mana dalam hal keadaan kita rokok. Uzur sangat dah nenek ni, uzur sangat dah makcik ni. Seolah-olah gambaran kita macam tu.
Ya Allah ya Tuhanku, larat lagi ke tu, dengan pakai tongkat, bawa beg lagi, pakai telekung lagi. Dah ni kalau kira-kira macam itulah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa seorang wanita yang berada di atas langit yang keempat ketika mana peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi punya hebat wanita ni tadi, ibu-ibu yang rahmati oleh Allah, di tubuh badan dia itu tadi dihiasi dengan pekakas-pekakas emas, dihiasi dengan permata, dihiasi dengan zabarjad, dihiasi dengan zamrud, dihiasi dengan delima, dihiasi dengan cukup cantik pada wajah wanita ni tadi. Kalau mudah kita sebutlah, hari ni pakai maskara perempuan tu. Buat contoh. Nah, pakai lips gincung. Nah, comelnya. Pakai apa? Eye blush show. Aku pun tak kerti nak sebut. Nah, macam mana lah? Nah, cantik. Hal keadaan memanggil Rasulullah, Muhammad, marilah sini Muhammad, Muhammad, Muhammad. Nah, kalau orang Kelantan dia panggil Abang Mak, marilah semetar. Nah, orang Kelantan. Kalau orang Melaka, marilah, datang dekat sikit. Nah, Abang Mat, Abang Mat, Abang Mat, mari Muhammad, Muhammad, Ahmad, Ahmad, marilah sini Ahmad. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikit pun tak berpaling kepada wanita tadi. Tak tengok pun, kalau bahasa kita tak kalih pun, tak pandang pun, tak jeling pun. Jalan sampai pada satu tempat diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah jadi hairan. Apa kelakuan perempuan ni? Dahlah tua, bongkok pula. Bongkok tu pula bukan setakat bongkok sikit-sikit. Nah, bongkok macam mana kalau dalam solat kita rukuk? Ui, teruknya bongkok dia tadi. Tapi cantiknya. Nah, dengan lipstiknya, dengan orang panggil tacap mukanya, dengan make upnya, ya Allah. Tanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril alaihissalam, aku nak tanya apa kelakuan perempuan tadi tu? Dia memanggil nama aku. Kata Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, ya Khalilullah, ya Habibullah, mujurlah kau tak pandang sedikit pun pada wanita tu. Kalaulah kau pandang sedikit saja kepada wanita itu tadi, nescaya umat engkau berat hatinya kepada dunia. Kerana wanita itu diibaratkan dunia sekarang ni ketika mana engkau naik peristiwa Isra wal Mi'raj. Bayangkan setara Rasulullah tak pandang kepada wanita tu pun, berapa ramai daripada kalangan masyarakat kita yang berat hati kepada dunia. Berapa ramai? Tak pandang pun wanita tu. Jibril alaihissalam kata, mujurlah kau tak pandang. Kalau kau pandang, umat kau nescaya berat hati kepada dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saat tu wanita tu dah bongkok seperti rukuk. Kalau sekarang lah logik akal, ni kita sembang bodoh-bodoh kita tepi lah. Macam mana agaknya wanita tadi tu ya? Dah setara mana dah kebongkokan dia itu tadi, dah macam mana gambaran. Itulah Rasulullah nak gambarkan pada kita. Dunia kita sekarang ni saat berada di penghujungnya. Yaumul qiyamah, hari kiamat. Tanda-tanda alamat sugra, tanda-tanda alamat kubra semakin hampir dengan kita. Sebab tu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila orang ni tadi duduk atas muka bumi Allah, dua keadaan dia takkan miskin sampai bila-bila. Dia takkan papa sampai bila-bila. Dua keadaan. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah pegang. Ni tips ustaz nak bagi. Ada live secara langsung. Satu dunia boleh tengok. Ni ustaz nak bagi tahu dua tips. Ni Nabi SAW sebut dalam kitab Jauharul Mauhub karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur. Dua tips. Manusia takkan miskin, takkan papa ke dana sampai bila-bila. Pertama sekali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang salat berjemaah 5 waktu sehari semalam takkan miskin sampai bila-bila. Allahu Akbar. Pegang. Tak akan miskin orang yang jaga berjemaah.
Cuma ulama-ulama bahaskan, tak miskin, tak apa-apa, jadi macam mana? Kaya raya ke Ustaz? Kami imam tadi datang jumpa Ustaz. Ustaz, saya imam dekat pusat tarbiyah ni Ustaz. 5 waktu tak tinggal Ustaz. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak tak tinggal jemaah. Ustaz kata tak apa-apa, tak miskin. Ustaz, tak jadi pun macam Datuk Vida saya ni Ustaz. Tak jadi pun macam Datuk Alif Syukri Ustaz. Aku penampar tu imam macam ni kan. Nah, bukan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Yang disebutkan oleh Rasulullah, ulama-ulama muhaddisin kata tak apa-apa, tak miskin, bukan kaya raya. Yang ulama kata jaga berjemaah, dalam hidup ada barakah, berkat. Itu maksud ulama. Nah, orang yang jaga berjemaah ni berkat. Kalau orang lelaki datang masjid berjemaah, itu dikatakan tak apa-apa, tak miskin. Ibu-ibu yakni kaum perempuan, kaum wanita, kalau tidak timbul fitnah, kalau dikatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak takut untuk datang berjemaah, afdal berjemaah. Tapi kalau takut timbul fitnah, takut dalam perjalanan kita kata ada orang ragut, 2 minggu lepas ada kes ragut, 2 minggu lepas ada kes samun dalam perjalanan nak pergi ke masjid ataupun surau untuk berjemaah. Bagi orang perempuan yang dikatakan berkat, yakni solat awal waktu di rumah seorang diri. Itu perempuan. Kadang-kadang orang perempuan dia uzur, tak boleh nak datang, ada tugasan-tugasan tertentu. Jaga solat awal waktu. Patut ulama bahas 3 golongan. Orang lelaki jaga berjemaah. Bila jaga berjemaah, berjemaah ni kebiasaannya 30 minit pertama lah selepas azan, betul? Ada ke orang solat zuhur berjemaah pukul 4 petang? Ada. Lepas bang, Allahu Akbar, la ilaha illallah, muazzin, Bilal umumkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh ahli-ahli qaryah kita takkan semayang zuhur dalam masa terdekat. Kita akan semayang pukul 4 petang sekejap lagi. Ada pengumuman itu? Kalau ada, Tok Bilal mabuk ketum lah jawab dia macam tu. Nah, tak ada. Mesti 10 minit lepas masuk waktu azan tu, tak kira lah subuh ke zuhur, asar, maghrib, isyak, dia akan solat berjemaah. Jaga. Nak dibilangkan berjemaah ni, ataupun nak dibilangkan awal waktu ni mana? 30 minit selepas waktu azan berkumandang. Itu dinamakan awal waktu. Kalau sekarang subuh. Nah, subuh pukul 5.45. Sebelum 6 suku tu, siapa solat dalam tempoh 30 minit, itu awal waktu. Zuhur sekarang berapa? 12.58. Buat mudah-mudahlah pukul 1. Contohlah. Nah, sebelum 1.30 tu diangkat takbiratul ihram. Itulah dinamakan awal waktu. Asar sekarang pukul apa? 4 suku ke? Lebih kurang lah. Nah, sebelum 4.45. Nah, dia angkat takbir. Itu dinamakan awal waktu. Kebiasaannya orang jaga jemaah sudah termasuk awal waktu. Betul, orang lelaki jaga berjemaah. Orang perempuan Nabi sebut jaga solat awal waktu. Anak-anak kita pastikan solat 7 hingga 10 tahun. Tak kira awal waktu ataupun akhir waktu. Ni Nabi ajar kepada kita. Sebab tu orang jaga berjemaah 5 waktu sehari semalam ni, kehidupan dia berkat. Tak apa-apa, tak miskin. Tu Ustaz mengajar banyak, Ustaz banyak di Selangor, alhamdulillah. Kalau cuti-cuti ni sebenarnya tidak dirancang datang ke neraka ni. Nah, datang-datang ingat Allahumma salli ala Sayyidina. Sebab orang rumah Ustaz, isteri Ustaz, asalnya berasal daripada Tampin, Negeri Sembilan. Jadi apabila Ustaz balik daripada Kelantan cuti Maulidur Rasul ni, asalnya ada urusan di Selangor. Tapi PKPP tak boleh nak masuk. Kalau masuk cari pasal, silap-silap surat cinta RM1,000 aku kena bayar. Nah, hari ni tak ada apa-apa masalah, tak ada apa-apa benda, tak ada surat, jangan buat pasal nak masuk. Nah, tak lama lagi, bukan tak lama lagi, besok kita pula PKPP pula. Nah, gedebuk 2020 berlalu macam tu je. Nah, dulu teringat-ingat lagi masa zaman belajar sekolah. Nah,
semua negara atas dunia ni tuan-tuan, 2020 ni mereka ada target tersendiri. Itali ada target dia apa 2020. Germany ada target dia. Semua negara, bahkan negara kita wawasan 2020. Tapi apa yang tuan-tuan dapat 2020? Duduk dekat rumah diam-diam, padan muka kau tuan-tuan. Nah, nak buat macam mana? Inilah nak kata perancangan kita, tetapi yang memberikan keizinan, yang mengaturnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Atulah gerbak gedebuk, belajar lagi wawasan 2020, haprak pun tak ada. Apa benda tuan-tuan dapat 2020? Nah, duduk rumah, start besok sebulan pula lagi. Atau ustaz sebut tadi. Nah, Al-Fadhil tuan imam kita sebut. Nah, tak tahu lagi surat berkeliling dekat Melaka macam mana. Nah, mungkin sekali lagi pula surau masjid tak boleh pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu jaga berjemaah. Dalam hal keadaan apa sekalipun, orang jaga berjemaah takkan apa-apa, takkan miskin. Pesan pada anak-anak kita, mana anak kita sekarang? Di mana keadaan kita punya zuriat sekarang? Mak, duit tak cukup lah mak. Mak nak loan dulu, nak pinjam dekat mak boleh tak? Sampai kadang-kadang anak kita tengok memanjang tak cukup. Bukan tak cukup lah. 4 bulan kita dalam perut mak kita, Allah Ta'ala dah tiupkan 4 perkara. Yang ni Allah Ta'ala dah tetapkan 4 perkara. Betul? Pertama, ajal maut. Belum keluar perut lagi. Dalam kandungan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. 4 bulan berada dalam perut. Kita berada dalam perut. Pertama sekali Allah Ta'ala tetapkan ajal maut. Dah tahu dah. Dia mati-mati ni dia bukan macam rotek kereta ibu-ibu boleh tahu. Nah, saya rotek kereta mati 20 hari bulan 10 2019 boleh tahu. Nah, mati ni kita tak boleh tahu. Nah, ada dalam ni tahu, ustaz, saya mati minggu depan, cuba angkat tangan. Ada orang tahu tarikh mati dia? Kalau ada orang angkat tangan, aku nak baling dengan kawan ni tuan-tuan. Ada? Ustaz, saya mati minggu depan. Tak ada, sebab mati dirahsiakan oleh Allah. Tak tahu. Apa syarat mati tua? Syarat mati miskin? Syarat mati sakit? Berapa ramai orang tua sampai sekarang tak mati-mati lagi? Apa ramai tuan-tuan? Sehat walafiat lagi, boleh berdebat lagi tuan-tuan. Nah, bahkan ada yang berangan nak jadi pemimpin lagi tuan-tuan, pun ada juga. Yang mana faham-faham tak faham sudah. Nah, ada tuan-tuan yang rahmat kita tak sebut nama. Nah, ada yang dalam keadaan sakit sampai sekarang tak meninggal dunia lagi. Ada. Syarat nak mati ni bukan tua, bukan sakit, bukan miskin. Syarat nak mati satu je. Apa ibu-ibu? Ya, jawapannya mesti hidup tu je. Barang hidup mesti semua mati. Nah, kullu nafsin za'iqatul maut. Sebab tu jaga berjemaah. Orang yang jaga berjemaah, insya-Allah Allah Ta'ala cukupkan keberkatan. Ni anak kadang-kadang tak cukup beli apa makanan, duit tak cukup. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang keberkatan jangan nampak duit saja. Nah, pergi kerja hati gundah gulana, dengan jiran bergaduh, suami isteri tak ada kita kata hubungan yang baik. Nah, lepas tu jaga jemaah, suruh anak-anak kita jaga jemaah. Tak boleh 5 waktu jaga, 4 waktu tak boleh, 4, 3, 2, 1. Pokok pangkal dalam 24 hours, jangan tak datang berjemaah langsung. Jaga jemaah. Kan payah pun. Sampaikan ustaz mengajar di Ampang, Selangor. Ustaz sebut tadi banyaklah ustaz sebenarnya di sana. Nah, sebenarnya bukan di sini trip ustaz, tapi dah tak boleh nak masuk Selangor dan semua masjid-masjid surau ditangguhkan buat seketika. Seorang hamba Allah ni, ibu-ibu yang rahmati Allah, dia kata apa? Betul ustaz. Apa yang ustaz kata, dulu saya gaji 3,000. Orang rumah gaji 4,000, cantum 7,000 ustaz. Tak cukup ustaz. Tak cukup. Ada anak seorang tak cukup. Ada masa tu dia anak 2 orang. Tak cukup. Sampaikan minta maaf ustaz, saya kata dengan ustaz, saya nak bagi mak ayah saya pun tak lepas. Tuan-tuan tahulah duduk Kuala Lumpur. Tak cukup. Dengan bayar kereta, bayar rumahnya, bayar bil elektriknya, bayar internetnya, bayar insurannya, makan minumnya, duit pengangkutannya, petrol tak cukup.
Ustaz, bila saya duduk dalam kuliah Ustaz, saya dengar apa yang Ustaz kata jaga berjemaah, saya pegang dengan apa Ustaz kata. Saya betul-betul pegang. Kalau betul lah apa Ustaz kata, saya jaga berjemaah. Ya Allah Ustaz, Allah Ta'ala bayar pada saya. Selepas beberapa bulan, 2-3 bulan, saya ambil keputusan. Saya kata dengan rumah saya, awak berhenti kerja, biar saya seorang saja. Awak jaga anak-anak kita. Anak dia kecil lagi. Ya Allah Ustaz, berkat sungguh Ustaz. Gaji saya 3,500. Alhamdulillah dapat naik baru-baru ni 4,000 Ustaz. Allah Ta'ala berkatkan betul macam mana Ustaz kata. Baru-baru ni Ustaz, Alhamdulillah nak menitik air mata saya Ustaz. Anak saya yang tak pernah buka Iqra, bila saya jaga berjemaah, Allah Ta'ala mudahkan saya Ustaz. Tengok anak saya baca Iqra, nak menitik air mata saya. Sampaikan dia kata, Abah tolonglah panggil Ustaz datang rumah, tolonglah panggil Ustazah datang rumah, kita belajar mengaji bersama-sama. Nak menitik air mata saya Ustaz. Betul lah Ustaz kata berkat. Baru-baru ni Ustaz, selepas saya belajar jaga jemaah ni Ustaz, yelah maklum kadang-kadang tak sempat, tapi saya pegang. Ustaz kata dalam tempoh 24 jam, jangan satu waktu pun tak datang. Saya amal Ustaz. Alhamdulillah baru-baru ni Ustaz, saya boleh bagi mak ayah saya allowance Ustaz, sagu hati. Tapi Ustaz, satu benda yang saya tak pernah terfikir, saya rasa bersyukur sangat Ustaz datang ke tempat saya untuk sampaikan ilmu, untuk cerita bab berjemaah ni. Saya tak pernah terlintas Ustaz dapat benda yang saya nak ni Ustaz. Ustaz, boleh tak saya nak cium tangan Ustaz, nak peluk Ustaz? Tak payahlah macam tu bang oi. Nah, nak peluk cium pula. Apa benda yang abang dapat tu? Ustaz, ya Allah, tak tergambar di akal fikiran saya Ustaz. Betapa berkatnya jaga berjemaah. Allah Ta'ala bagi satu benda yang tak pernah saya lintas. Yelah, apa benda tu? Ustaz janji jangan marah. La ilaha illallah. Nak marah apa pula bang? Ustaz janji ya? Janji. Apa benda bang? Ustaz, ya Allah, berkatnya Ustaz. Bila Ustaz suruh jaga punya, yelah cakaplah cepat apa benda abang dapat. Ustaz janji Ustaz jangan marah. Tak marah. Ustaz janji. Ustaz, baru-baru ni Ustaz, saya menikah seorang lagi Ustaz. Allahu Akbar, tengok. Nah, jaga berjemaah menikah. Ustaz kata dengan dia, bang, abang anak murid Ustaz. Ustaz ni seorang baru, abang anak murid pun 2. Dia jawab spontan je dengan Ustaz. Ustaz takut bini kurang ajar betul tuan-tuan. Nah, Ustaz jawab balik dengan dia, bukan takut bini, bini tak takut dengan Ustaz. Sebab tu berjemaah jaga. Bagi orang lelaki jemaah jaga. Ni mungkin PKP besok pula. Nah, tak boleh datang masjid ataupun limit masjid surau biasa. Katanya 6 orang, wallahu alam lah. Tengoklah nanti keputusan semasa. Nah, kalau boleh tambahlah, tak ada pun kluster masjid surau. Nah, kluster tablik tu lama dah. Itu tablik tu masa tu SOP belum ada lagi. Nah, boleh pula pusat-pusat urut buka pula. Boleh pula kedai makan tu ramai orang. Ni dah tiba masanya. Ya, mula-mula dulu kita tak nafikan. Bulan 3, bulan 4, bulan 5, kita dah guna dah. Sampai sekarang kita kena letakkan Islam, kita kena letakkan Quran dan hadis. Inni taraktu fikum isnaini in tamassaktum bihima falan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati rasulillah. Bergang 2 ni kamu takkan sesat. Dah tiba, alhamdulillah, semalam keluar offer letter daripada Johor, JDT, Johor Darul Takzim. Sultan dia kata, masjid, surau, jalan macam biasa. Allahu Akbar. Tapi ikut SOP. Nah, ikut SOP ya. Nah, masuk pakai face mask, masuk pakai hand sanitizer, macam biasa. Jarakkan penjarakan sosial dalam solat, ambil temperature, nah, ambil wuduk di rumah, nah, kecuali kalau batal tengah jalan ke itu lain cerita. Johor keluarkan kenyataan semalam, tidak akan lagi kami ini tadi menghadkan bilangan. Sudah tiba masanya sekarang umat Islam memanjiri masjid dan surau untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini macam Ustaz tabik pada mereka. Dah tiba masa dia dah ada dah kita punya kajian. Tak ada pun apa, meningkat lagi adalah kita jaga kita jaga kita jaga kita. Bila kita nak jaga agama Allah? Nah, bagus, gunakan konsep kita jaga kita, tapi dah sampai masa dia dah.
Nah, lagi kita jaga kita semalam 1000 lebih. 1000 berapa semalam? 200 lebih ke? 1200 ke? Lebih kurang gitulah. Nah, hari ni tak tahu pula berapa. Nah, sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, jaga jemaah. Orang lelaki. Nah, mana anak-anak kita hari ni? Duk cari duit pagi, petang, siang, malam. Bah, tak cukup lah bah bulan ni bah. Boleh tak pinjam dulu 500 bah? Bah, jawab dengan anak kita. Bukan tak cukup, barakah abah tengok engkau tak ada. Tegur dia secara personal. Nah, dalam bulan dah tetap dah. Dalam perut 4 bulan. Ajal maut, jodoh, rezeki, qada dan qadar. Betul? Ustaz ulang balik. 4 bulan dalam perut mak. Belum keluar lagi. Nah, belum keluar lagi daripada perut 4 bulan. Dia panggil nutfah, alaqah, mudghah. Lepas pancutan air mani mak ayah kita, dia jadi segumpal darah. Lepas jadi dalam segumpal darah, kemudian jadi seketul daging dalam 4 bulan. Lepas 4 bulan, 4 bulan bersamaan berapa hari? 120 hari. Baru ditiupkan roh. Sebab tu kalau janin bawah 4 bulan, tak wajib mandi. Ustaz, saya gugur Ustaz. Nah, anak saya besar ni Ustaz. Allah, berapa dah kak? Agak-agak 3 bulan Ustaz. Wajib tak mandi? Tak wajib. Wajib tak solatkan dia? Tak wajib. Wajib tak kapankan dia? Tak wajib. Yang wajib apa? Ke bumi saja, tanam saja. Sebab belum ada apa-apa lagi ditetapkan. Tapi Ustaz, 6 bulan dah dalam kandungan Ustaz. Gugur. Ya Allah Ustaz. Dah ada, dah tangan dah nampak dah. Wajib kena mandi 6 bulan ni. Wajib kena kapan? 6 bulan ni? Besar dah ni kalau kira-kira 6 bulan ni. Nah, wajib kena sembahyangkan. Dan wajib kena kebumikan. Ni kena faham. Hukum hakam kena belajar juga. Nah, macam berjemaah lah. Pastikan kita dekat hadapan, yakni sebagai makmum. Pastikan kalau nak berjemaah, imam bunyi bar, baru kita angkat takbir. Allahu Akbar, takbiratul ihram, baru angkat takbir. Jangan ada serentak takbir kita dengan takbir imam. Jangan, batal sembahyang makmum. Contoh, Ustaz Imam Zuhur, Allahu Akbar. Contoh. Ustaz ni, imam ni, tuan-tuan dekat belakang Ustaz. Allah, tak kira lah sembahyang fardu ke, sembahyang sunat ke. Allahu Akbar. Masa Ustaz sebut ak tu, tuan-tuan al, batal sembahyang tuan-tuan. Jangan main-main. Kena mengaji. Jemaah datang bagus, alhamdulillah. Nah, tapi kadang-kadang majlis ilmu kita tak mau duduk. Nah, ala Ustaz dah cerita bab solat Ustaz. Asyik-asyik solat, asyik-asyik solat. Jangan main-main. Imam terlupa tahiyat awal. Dah naik rakaat yang ketiga, ada bunyi dekat belakang zikrullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa imam kena buat? Dia pun pergi dah naik rakaat ketiga, dia duduk balik tahiyat awal. Batal sembahyang imam, batal sembahyang makmum. Jangan main-main. Tak kena lagi tak apa, kalau kena nanti cacah merbah dibuatnya. Nah, tak jadi lagi tak apa Ustaz. Sebab tu kena belajar. Nah, macam mana nak dikatakan angkat takbiratul ihram semula? Jangan panjang. Allahu Akbar. Jangan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bar tu pendek mati. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Apa maksud dia? Allah Ta'ala gegendang telinga. Kan dah lain maksud dia. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bab tu kena mengaji satu sudut. Nah, ustaz-ustaz datang bawa kitab, mengaji. Nah, duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah akan dapat keberkatan. Sebab tu jemaah jaga. Berkat rezeki kita dunia akhirat. Berkat. Bukan kata kaya, cukup. Nah, alhamdulillah ni boleh, tu boleh. Nampak tak adalah kaya sangat dia ustaz. Alhamdulillah anak dia baru ni dapat sambung lagi belajar. Yang seorang baru dapat kerja. Yang adik last kali tu, bongsu tu dapat khatam 30 juzuk. Berkat dah tu mak ayah dia tu. Jangan nampak duit dia.
Dan orang lelaki kalau kata besok tak boleh datang berjemaah, yakni para suami, nah, solat berjemaah di rumah bersama dengan isteri-isteri. Tapi kadang-kadang suami ni pun tolonglah mengaji, yakni hafal sikit ayat-ayat surah lazim tu. Ustaz pernah ceramah satu tempat, ada satu orang hamba Allah makcik ni macam ibu-ibu lah. Lepas habis kuliah datang jumpa Ustaz. Ustaz, bukan kami tak nak semayang jemaah dengan suami Ustaz. Kadang-kadang solat dengan anak saya dekat belakang, anak cuit dah. Umi, abah rakaat pertama kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat kedua kul huwallah. Anak tahu dah apa abah nak baca. Tak ada surah lain, abah ingat dua kul ni. Nah, sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, hafal orang lelaki biar boleh. Nah, ustaz pun kata, makcik, tak apalah Hajar, sabar, bagi semangat. Ya Allah ustaz, dah berapa bulan semayang dengan suami dekat rumah. Itu akhirlah bulan 3, bulan 4, bulan 5 tadi. Nah, Allah, subuh pun dengar surah tu, maghrib, zuhur, asar nasib baik, baca sir, perlahan. Nah, maghrib pun suami baca surah tu, isyak pun suami baca surah tu. Kadang-kadang makmum ni ustaz, kami sebagai isteri naklah dengar suami baca surah lain. Tak apalah makcik, ustaz kata dengan dia, sabar, bagi semangat. Semangat macam mana ustaz? Kadang-kadang yang dua tu pun lupa. La haula wala, lupa macam mana makcik? Satu malam tu ustaz, imam suami lah, bacalah surah lazim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah lah, Al-Fatihah wajib. Baca kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum. Tak jumpa akhir dia. Tak jumpa ustaz. Alah, dahlah dua surah tu. Tu pun kadang-kadang lupa. Wala antum wala ana'a wala antum wala ana'a wala antum. Saya pun pernahlah duduk dalam kuliah ustaz. Ustaz tu kata kalau imam lupa kita boleh tegur, makmum boleh tegur. Saya pun tegurlah dah, wala antum wala ana'a wala antum wala ana'a. Saya dekat belakang sebagai isteri, saya nak tegurlah. Lakum dinukum. Saya pun bunyilah suara. Lakum dinukum. Suami saya ustaz, dia boleh bantai pusing. Aku tahulah lakum dinukum waliyadid. La ilaha illallah. Mangkuk ayun punya suami. Batal semayang tu. Nah, ada pesen macam ni. Ni reality. Saya kata dengan dia, makcik, tak apa, bagi semangat. Dia datang jumpa saya, ustaz, alhamdulillah. Lepas ustaz kata bagi semangat tu, yang ustaz suruh hafal juzuk 30. Bukan 30 juzuk. Juzuk 30. Inna anzalna al-qari'ah wattini wa zaitun. Suami saya the next week ustaz, Khamis malam Jumaat, alhamdulillah, dia baca surah lain. Nah, masa tu sembahyang maghrib, lepas tu nak baca Yasin. Dalam sembahyang ni, agaknya dia mungkin nak latih diri dia. Wa nadhdallin amin, dia baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati saya ni, ya Allah bang, abang bacalah surah lain bang. Teringin nak dengar abang baca. Suami dia baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dalam rakaat pertama maghrib, Yasin. Saya ingat dia tambahlah sikit ayat ustaz. Dia terus rukuk ustaz. Kelang kabut saya nak baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Herut-berut mulut saya ustaz. Nah, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim nak kejar punya pasal. Nah, suami Yasin rukuk. La haula wala quwata illa. Saya lepas bagi salam, saya sound laki saya ustaz. Abang jangan buat macam ni bang, putus nyawa saya dibuatnya bang. Abang jangan buat macam ni bang. Abang baca surah yang mudah-mudah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha ara'aital ladzi alam nashrah alam tarakat. Jangan baca yang susah-susah bang. Minggu satu lagi dia sahut cabaran isteri dia. Orang lelaki kena reti jemaah. Jangan tak reti.
Ni asyik-asyik tak apa semayang masing-masing Awak-awak saya jemaah lah 27 juga. Bukan sebab kita tak boleh datang masjid kerana kita tak nak. Ada sebab mudarat yang telah dipatuakan oleh Majlis Agama Islam. 1 minggu lagi, minggu ketiga, dia baca surah Ustaz, alhamdulillah, tukar. Baca surah paling pendek, Inna A'tayna Waladhalin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Saya dah bangga dah Ustaz. Suami saya dah tukar surah. Tak ingat pula ayat ketiga. Dia patah balik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dekat belakang. Saya isteri dia. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Sudah laki aku. Lupa lagi. Dia kata last kali ketiga. Kalau tak boleh juga, dia boleh rukuk tak? Boleh. Walaupun tak habis baca surah lazim ni sunat. Tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Saya pun bunyilah dekat belakang nak bantu suami saya. Dah 3 kali repeat tak jumpa-jumpa. Saya pun bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang inna syani'aka wal abtar, 2 mangkuk hayun 2 kali 5. Nah, inna syani'aka wal abtar tu tempat dia. Nah, dia inna lillahi wa inna, agaknya tak tahan dengan suami dia tu. Nah, surah paling pendek pun mudah-mudahan matilah kau suami. Nah, itu dalam anggaran hati dia. Ni nak kata orang lelaki biar boleh jaga berjemaah. Biar boleh jaga berjemaah. Jangan sampai jemaah pun tak pandai lah Ustaz. Awak semayanglah awak. Ni keberkatan dalam keluarga kita yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Ni dia keberkatan. Dan yang kedua, waktu pun tak mengizinkan, 7.10 dah. Orang yang jaga dapat keberkatan Allah. Maksudnya dia takkan miskin, dia takkan apa-apa. Pertama Ustaz kata apa? Berjemaah. Betul? Orang lelaki jaga berjemaah, orang perempuan jaga solat awal waktu. Kalau ibu-ibu kadang-kadang tak boleh nak datang. Macam-macam orang perempuan ni. Nah, dia ada hal dia, kita lelaki. Nah, sebab tu orang perempuan dia sebenarnya dalam rumah. Tapi tak ada apalah Ustaz. Kerja pun tak ada dah, anak pun dah tak ada lah Ustaz. Nah, pusat tarbiyah Mahmudiah pula ada tenaga pengajar datang. Datanglah Ustaz untuk ilmu. Buat apa nak duduk kat rumah tak ada siapa-siapa. Nah, datanglah. Itu terlebih afdal. Dan yang kedua, ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, tidak akan miskin, tidak akan apa-apa, adalah orang yang mendoakan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Nabi sebut dalam hadis takkan miskin. Takkan miskin ibu-ibu, ayah-ayah. Kita semua ada mak ayah tak? Semua ada. Cuma beza hidup dengan mati je. Yang tak ada mak dengan ayah, 2 orang ni atas dunia. Pertama Nabi Allah Adam AS. Mak tak ada, bapak tak ada, betul? Yang kedua Nabi Allah Isa AS. Mak ada tapi bapak tak ada. Tu je. Kita mak ayah semua ada. Cuma Ustaz, mak ayah saya Ustaz, saya tak pernah jumpa Ustaz. Kenapa Hajah? Kenapa Ji? Mak ayah saya meninggal waktu saya dalam kandungan mak saya lagi. Ataupun mak ayah saya meninggal waktu saya 2 tahun Ustaz, tak pernah jumpa pun. Itu saja beza dia. Mak ayah ada lagi tak puan? Abang, kakak? Alhamdulillah Ustaz, hidup lagi Ustaz 2-2. Alhamdulillah. Doakan kebaikan mak dan ayah kita. Nabi sebut tidak akan apa-apa, tidak akan miskin sampai bila-bila. Dan ingat, jangan rasa kita punya hebat hari ni sebab usaha kita. Bohong. Nah, semua hasil keberkatan, redha daripada seorang ibu dan ayah. Doalah. Kalau kata mak ayah kita masih hidup, doa cara hidup. Dia doa ni ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir sebut, kalau berjemaah, dia afdal dalam lughatul Arabiyyah. Afdal. Tapi kalau semayang seorang diri, afdal kita berdoa dalam bentuk yang mudah kita faham. Tu. Ibu-ibu faham bahasa apa? Mandarin. Doalah Mandarin. Ibu-ibu faham bahasa apa? Greek. Doalah Greek. Ibu-ibu faham bahasa apa? Perancis. Doalah. Nah, doa dalam bahasa kita. Itu kalau seorang diri.
Nah, semayang ba'diyah isyak ke, semayang duha ke, semayang tahajud, ada doa lah bahasa apa. Tapi berjemaah di afdal bahasa Arab. Di afdal. Nah, kita habis lepas semayang isyak, semayang maghrib, semayang duha, semayang tahajud, doa lah. Ya Allah, ya Tuhanku, kedua ibu bapaku, ya Allah, masih hidup, ya Allah. Kau ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Kau bagilah keberkatan hidup, ya Allah. Panjangkanlah umurnya, sihatkan tubuh badannya. Engkau letakkanlah umur yang banyak ini, umur yang saki-baki ini dalam keadaan ketakwaan kepada Allah. Engkau murahkanlah rezekinya, ya Allah. Engkau letakkanlah dia duduk dalam keadaan orang-orang yang beriman, dikelilingi dengan orang-orang soleh. Doalah macam mana pun. Ni mak ayah tak pernah doa. Mak ayah dah meninggal dunia, doa cara meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah kubur mak dan ayah aku, ya Allah. Jadikan lubang-lubang kubur mak dan ayah aku, ya Allah. Arwah mak dan ayah aku sebahagian daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Jauhkanlah daripada lubang-lubang kubur api neraka-Mu, ya Allah. Doalah. Tempatkanlah arwah mak dan ayah aku bersama dengan roh-roh orang soleh. Doalah. Ni tak doa langsung. Kalau bahasa Arab lagi mudah. Kalau ustaz, Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara, lagi mudah. Kalau ustaz lah. Nah, doa dalam bahasa Arab. Takkan miskin orang yang habis daripada solat terutamanya. Doa ni bila-bila masa saja. Naik kereta pun boleh. Cumanya lepas habis solat, jangan lupa doa pada mak ayah. Berkat hidup dunia akhirat. Takkan miskin, takkan apa-apa sampai bila-bila. Doa. Cumanya walaupun doa tu berulang kali yang sama, tak apa kata ulama. Nah, ya Allah, ya Tuhanku, lepas habis subuh, lepas habis maghrib, lepas habis main sunat, doa yang sama je, tak apa, janji doa. Jangan berlaku macam satu kes di satu tempat. Ustaz cerita bab ni. Tapi kuliah maghrib lah. Lepas habis kuliah maghrib, semayang fardu isyak. Lepas dah berdoa semua tu, akan semayang ba'diyah isyak. Betul? Semayang ba'diyah isyak. Semayang ba'diyah isyak, sebelah ustaz ni, dia dah semayang dulu dah. Ustaz lambat. Ustaz pun bawa angkat dah kebir. Dalam ustaz sedang nak naik rakaat kedua, dia dah habis dah bagi salam. Dia pun doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tu adab doa. Mula-mula puji bagi Allah, lepas tu selawat. Okey dah. Adab doa, adab berucap, adab minta, pertama sekali alhamdulillah, puji bagi Allah. Kemudian selawat kepada Nabi, itu adab. Nak berucap, nak speech hadapan orang ramai, puluh ribu, puluh juta manusia, adab dia pertama puji bagi Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Okey dah? Hamba Allah ni sebelah ustaz ni, orang lelaki lah, orang muda dalam 30-an. Doa, ustaz waktu tu tengah rakaat kedua. Cerita bab doa ni dalam kuliah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Allah. Ustaz tengah semayang ni. Nah, dia pula doa kuat, jadi terganggu lah kita. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah. Ustaz duk nanti apa benda Mamat ni nak doa. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Macam biasalah, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal. Macam biasa kurang ajar betul tuan-tuan. Macam biasa pun ada. La haula wala quwata illa. Engkau ingat order roti canai ke? Neh, macam biasa neh. Oh, aneh pun tahu dah. Roti telur baji, teh tarik. Nah, macam biasa, jangan doa tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Walaupun kita tahu dah benda tu benda sama, tetapi jadikan sebagai rutin kita untuk sentiasa berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Puji-puji bagi Allah, selawat kepada Nabi, mintalah apa yang kita nak minta, insya-Allah. Cuma cepat dan lambat sahaja doa kita, Allah Taala akan perkenankan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah sedikit sebanyak perkongsian ustaz pada pagi yang mulia ini. Hampir dekat 50 minit kita bersiaran, hampir 1 jam. Tadi ustaz tengok dalam buku 6 suku kita mula. Jam pun dah 7 suku dah, insya-Allah. Ustaz rasa cukup dululah untuk kuliah kita ataupun tazkirah kita.
pada pagi yang mulia ini, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, mudah-mudahan insya-Allah kita mengharapkan kebaikan, kita mengharapkan supaya duduknya kita pada pada pagi yang mulia ini mendapat naungan daripada para malaikat. Dan kata Nabi SAW, mudah-mudahan apa yang orang duduk dalam majlis ilmu, yang pertama sekali dia mesti berilmu, kemudian datang dengan beramal, kemudian dah beramal kena ikhlas. Ini tangga dia. Nah, berilmu kena cari, tak boleh ibadat dia sah batal pun tak reti, mana yang wajib, mana yang sunat, ambil wuduk pun tak tahu mana yang sunat, mana yang wajib, tak tahu, tak boleh. Kemudian kena beramal. Nak dah ada ilmu kena amal. Nah, ataupun bukan kita kata, cari ilmu je, beramal tak payah. Tak, serentak, kemudian datang dengan keikhlasan. Jadi insya-Allah Ustaz rasa sekadar tu dululah pertemuan kita, ataupun kita katakan ukhuwah kita, silaturahim kita. Mudah-mudahan insya-Allah yang hadir pada pagi yang mulia ini adalah sebahagian daripada kalangan-kalangan ahli syurga insya-Allah pada masa akan datang. Ustaz doakan mudah-mudahan insya-Allah yang berada di dalam majlis Ustaz pada pagi yang mulia ini mendapat keberkatan dunia dan akhirat di sisi Allah. Dan yang paling penting Ustaz doakan semua ibu-ibu, ayah-ayah yang berada di dalam majlis Ustaz pada pagi yang mulia ini tergolong daripada anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum daripada Ustaz mengakhiri kuliah Ustaz pada pagi yang mulia ini, Ustaz baru dapat mesej dalam 3 hari yang lalu daripada sahabat seperjuangan Ustaz yang sama-sama mengaji dulu di pondok di Kelantan dulu, sekarang dia menetap di Batu Pahat. Adik ipar dia sekarang dalam keadaan keuzuran di Kedah, okey, dalam keadaan buah pinggang kronik, dan adik ipar dia anak yatim piatu. Daripada kecil tak pernah jumpa mak ayah meninggal dunia. Jadi sekarang sakit buah pinggang kronik, darah tinggi katanya melampau-lampau. Tak tahulah sampaikan hari ini tak sedarkan diri. Jadi mereka ni tadi sahabat baik Ustaz kata kalau ada kelapangan, kalau ada rezeki nak minta Ustaz Nazri untuk minta sedikit sumbangan ikhlas daripada jemaah-jemaah Ustaz Nazri. Jadi pada pagi yang mulia ini Ustaz buka saham. Kalau adalah daripada kalangan ibu-ibu, ayah-ayah yang nak menderma sagu hati untuk perubatan beliau, bolehlah jumpa dengan Ustaz pada pagi yang mulia ini, tak ada masalah. Ataupun boleh ambil nombor akaun, tak ada masalah. Mungkin nak bank in dan sebagainya, tapi resit tu hantar dekat Ustaz. Sebab Ustaz nak maklumkan kepada dia. Dan juga sedikit sebanyak sumbangan tersebut insya-Allah akan digunakan untuk pengurusan asatiza, guru-guru dan pelajar-pelajar madrasah insya-Allah. Mungkin boleh bentang sejadah ke dan sebagainya ke, tak kisahlah. Mudah-mudahan kita mengharapkan sikit sebanyak saham kita tolong orang, Allah Subhanahu wa taala gugurkan, ampunkan dosa-dosa kita, Allah Subhanahu wa taala angkatkan darjat kita, dan yang paling penting mudah-mudahan Allah taala juga akan beri kesembuhan kepada kita sekiranya kita ada apa-apa penyakit. Jadi mudah-mudahan segala yang baik itu datang daripada Allah, yang salah dan silap tu datang daripada Ustaz sendiri. Insya-Allah ada rezeki nanti kita bertemu lagi pada kuliah-kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wardina warda anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.